Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulul Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. قال الإمام أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزوري رضي الله تعالى عنه وقال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب. Baginda Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berselawat ke atasku fi kitabin, ay bil kitabati fit ta'lif, itu dengan cara tulisan seperti menulis surat, ataupun bi qira'ati salatil maktubah. Jadi man shalla alayya fi kitabin, maknanya ay man shalla alayya bi qira'ati salati al-maktubati, dan itu lebih umum dengan cara kita membaca salawat yang tertulis. Jadi kalau dalam kitab ada salawat, jangan tinggal salawat tu, ataupun sebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mana-mana kitab, jangan ditinggalkan sebutan sallallahu alaihi wasallam. Maknanya lam tazalil malaikatu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sentiasalah malaikat itu berselawat ke atasnya, tusalli alaihi, digunakan dengan fa'il mudhari', maknanya lidawam wa tajaddud, maksudnya sentiasa akan berselawat ke atas yang berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, madama ismi fi dzalikal kitab, selagi mana namaku itu berada di dalam kitab tersebut. Wa qala Abu Sulaiman al-Darani rahimahullahu ta'ala, nisbah kepada Daran, yaitu satu kampung di Syam, man arada an yas'al Allah hajatahu falyuksir bis salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hajatnya, maka banyakkanlah dia berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga yang menakalkan kalam Sayyidina Al-Imam Abi Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu ta'ala anhu dengan menyebut falyabda bis salati, hendaklah dia mulakan dengan salat, yakni salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yas'alillaha hajatah, kemudian mintalah kepada Allah hajat. Wal yakhtim bis salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tutupilah hajat yang dia minta tersebut dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita doa, mulakan dengan salawat dan tutup pun dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah yaqbalu as-salatain wa huwa akramu min an yada'a ma bainahuma. Karena Allah menerima dua salawat tersebut, tidak akan ditolak dua salawat tadi. Dan kemudian wa huwa akramu min an yada'a ma bainahuma, dan Allah Maha mulia untuk meninggalkan daripada menerima doa di antara dua salawat tersebut. Jadi salawat dengan salawat ini diterima, confirm. Kita dah sebut sebelum ni bahawa salawat tidak akan ditolak sama sekali. Maka di tengah-tengah di antara dua salawat tadi yang telah dikapit dengan dua salawat tersebut, maka Allah ini maha mulia daripada menolak di antara dua salawat tersebut. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Idza sa'altumullaha hajatan fabda'u bis salati 'alayya." Kalau kamu memohon kepada Allah satu hajat, maka mulakan dengan salawat ke atasku. Fa inna Allah ta'ala akramu min an yus'ala hajataini fayaqdiya ihdahuma wa yurudda al-ukhra. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu akramu min an yus'ala hajatain. Seorang itu meminta dengan dua hajat,
fayaqdi ihdahuma wa yurudda al-ukhra. Allah Ta'ala terima yang satu, tunaikan yang satu dan menolak yang satu lagi. Allah akram min dzalik. Allah Maha mulia daripada menolak perkara tersebut. Jadi kerana itu mulakan dengan salawat dan tutupi dengan salawat dalam doa kita. Dan ada di kalangan sahabat Nabi SAW daripada awal doa sampai akhir doa dengan salawat saja, tanpa doa dengan hajat yang dia inginkan. Kenapa? Kerana disebut man arada an yas'alallaha hajatah falyukthir bis salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia banyakkan salawat. Kemudian dia minta selepas tu, maka Allah Taala akan perkenankan. Ini fadilat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya yaumal jumu'ati 100 marrah. Sesiapa yang berselawat ke atasku 100 kali pada hari Jumaat, ghufirat lahu qati'atu 80 sanah. Diampunkan dosanya 80 tahun. 80 tahun diampunkan dosa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil musalli alayya nurun 'ala sirat. Bagi yang menunaikan salawat kepadaku itu ada nur 'ala sirat, cahaya di atas sirat. Baik, disebut dalam kitab Al-Imam Abu Sa'ad Al-Qarqushi dalam Syaraf Al-Mustafa. Kitab ini ada tahqiq daripada Syekh Nabil Ghamdi radhiyallahu ta'ala min hadits Abdurrahman bin Auf wa qala ba'dahu. Kata apa di sini? Ini masih lagi dalam perbahasan berkenaan dengan 80 sanah. Salatu alayya nurun 'ala sirat, faman shalla alayya 80 marratan fi yawmin wa laylatin ghufirat lahu dhunubu 80 sanatan. Ini kalau siapa yang selawat kepada Nabi 80 kali dalam pada sehari dan semalam, 80 kali diampun dosanya 80 tahun. Yang ni 100 kali diampun dosanya 80 tahun. Dikatakan dalam kitab Syaraful Mustafa karangan Al-Imam Abu Sa'ad Al-Qarqushi rahimahullahu ta'ala An-Naisaburi, dengan riwayat daripada Sayyidina Al-Imam Al-Qushairi radhiyallahu anhu, qala Abu Al-Hajjaj, fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Saya telah melihat Nabi, kata Abu Al-Hajjaj. Abu Al-Hajjaj mengatakan, saya melihat Nabi di dalam mimpi. Faqultu ya Rasulullah, maka saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadatsani Abu Muqatil anka annahu man shalla alayka yawm al-jumu'ati 100 salatin ghufira lahu khati'atu 80 sanah. Maka saya bertanya kepada Nabi dalam mimpi, ya Rasulullah, saya telah meriwayatkan kepada saya Abu Muqatil. Abu Muqatil meriwayatkan kepada saya daripada kamu, ya Rasulullah, annahu man shalla alayka, sesiapa yang berselawat ke atasmu yaumal jumu'ah, pada hari Jumaat, 100 salatin, 100 kali salawat, ghufira lahu khati'atu 80 sanah, diampunkan dosanya 80 tahun, kesalahannya 80 tahun. Qala Rasulullah, sadaqa Abu Muqatil, benar apa yang diriwayatkan oleh Abu Muqatil. Dia cuma takkid kan, bukan dia nak bagi tahu kata kalau disebut ni baru sanad tu betul, tak. Dia cuma dia nak takkid dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajahu Ibnu Syahid fi Targhib wa Tarhib, bab mukhtasar min as-salati ala Rasulillah, Ad-Dailami fi al-Firdaus, wal Azdi fi ad-Du'afa, Daraqutni fi al-Afrad, kama fi Kanz al-Umban. وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ dengan lafaz dia, as-salatu alayya nurun 'ala as-sirat, faman shalla alayya yawm al-jumu'ati 80 marratan ghufirat lahu dhunubu 80 'ama. Ampunkan dosanya 80 tahun. Rahmat Allah Ta'ala wasi'ah, rahmat Allah Ta'ala luas. 80 salawat diampunkan dosa 80 tahun. Wasi'. Jadi tak perlu nak jadi gharib, nak jadi pelik, nak kata kan itu saja.
takkan buat yang ni saja ampun 80 tahun. Dan dia kata, ini dalil hadis ni dhaif, dia kata. Kenapa? Kerana amalan yang kecil tapi pahalanya besar. Dia ingat semua perkara yang amalan kecil ni, kalau pahalanya besar, maknanya perkara tersebut dikira sebagai dhaif. Ada hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, siapa yang menunaikan salat dan setelah salat dia membaca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, dan riwayat 35 kali, dan ditutupi, kalau dengan 33 ditutupi dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan 35, 34 kali. 31 riwayat lagi 33 kali Allahu akbar, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis, maka diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Itu tak kira lagi yang amal selepas solat maghrib. Selepas solat maghrib dibaca dengan istighfar 10 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian dibacakan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Itu semua ada fadilat dia masing-masing. Fadilat 10 kali selepas itu. Kemudian la ilaha illallah, kemudian Allahumma ajirni minan nar. Kemudian ditutup pula dengan bacaan zikir yang kita sebutkan tadi. Itu semua fadilat dia masing-masing. Itu macam mana pula dengan orang yang masuk ke dalam pasaraya, orang yang masuk ke dalam suk, kemudian dibacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit sampai habis, diampunkan dosanya alfa alf, sejuta dosa diampunkan. Nah, dan diangkat darjatnya alfa alf, sejuta pangkat diangkat darjatnya oleh Allah Ta'ala. Tu hadis tu nak kata dhaif juga, hadis tu sahih. Jadi ada orang ni dia jadi berbulu kalau dengar amalan banyak, amalan sikit pahala banyak, dia berbulu. Yang berbulu tu dia, tak boleh letakkan terus dhabit macam tu. Dia kata ini Imam Ibnul Jauzi sebut. Ibnul Jauzi pun riwayat tau hadis-hadis ni. Imam Ibnul Jauzi juga riwayat dalam kitab-kitab beliau hadis-hadis ni. Jadi jangan pukul rata, baca tak habis. Kata Ibnul Jauzi, bukan Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi. Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi pengarang kitab Talbisul Iblis. Baca bagi habis. Dia tu siapa dia? Kibar ulama, kibar sufi, ulama besar sufi itu Imam Ibnul Jauzi. Faham? Yang dia rak dalam kitab Talbisul Iblis kepada, dia kata, sufi apa dia rak sufi? Rak sufi apa dia rak mutasawwifah, bukan rak sufi. Dia orang yang buat sufi pada zaman dia. Dan Talbisul Iblis, bukan dia ulama sufi. Dia tu sendiri dah wali dah. Wahabi cukup suka guna orang Ibnul Jauzi, dia kata macam geng dia. Kalau Ibnul Jauzi adalah, Ibnul Jauzi sekali kena kapiak dengan dia. Kali-kali dengan Ibnul Jauzi kena. Ibnul Jauzi dah meninggal. Baca kitab tak faham, hentam ikut dah. Baik. Jadi ini pahalanya besar, jangan tinggal. Pahalanya besar, jangan ditinggalkan. Hari Jumaat satu kali umum, Nabi tak sebut apa sirah, baca saja sirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau baca panjang, khair. Dalam salawat tafrijiyah ada doa terus dalam tu. Salawat dan doa sekali dalam tu. Ada 6 benda diminta, kan? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul qawatim wa yustasqa al-ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Bi'adadi kulli ma'lumillah. Berapa banyak pula selawat tu? Satu selawat sama dengan berapa selawat pula? Tak tahu. Bi'adadi kulli ma'lumillah. Itlaq terus semua. Satu selawat saja. Dan kalau baca 100 kali sehari. Panjang. Kering ayat liok. Minum syai, lensun. Yansun. Lensun tak boleh minum.
Lensyung nak makan dengan roti. Faham tak? Kita tahu benda ni tapi tak buat. Betul. Sehari ada tak selawat 100 kali? Tinggal juga. Dah habis 24 jam. Kemudian tak selawat langsung hari. Dan kadang-kadang tak teringat langsung pun. Dalam 24 jam yang kita lalu tadi, sikit pun kita tak sebut nama Nabi kita SAW. Kena tak alarm dalam handset tu. Salawat. Qala lil musalli alayya nurun 'ala as-sirat. Ini hadis tadi disebutkan panjang lebar. Al-hadis qala al-Hafiz as-Saqawi. Tengok hadis tadi apa dia? Hassanahu al-Hafiz al-Iraqi. Dihasankan oleh al-Imam Hafiz Iraqi. Hafiz Iraqi, bukan Wahabi. Wa min qablihi Abu Abdullah Ibn Nu'man. Nah, yahtaju ila nazar. Yahtaju ila nazar. Ala kulli hal dah cukup dihasankan oleh Imam Iraqi. Khair. Wa akhrajahu al-Khatib fi tarikh Baghdad min hadits Anas radhiyallahu ta'ala. Al-Imam Khatib al-Baghdadi meriwayatkan dalam tarikh Baghdad. Nah, daripada hadis Sayyidina Anas bin Malik. Selesai. Satu lagi kita baca. Man kana 'ala sirati min ahli an-nur lam yakun min ahli an-nar. Tengok, man kana 'ala sirati min ahli an-nur lam yakun min ahli an-nar. Sesiapa yang di atas sirat itu mereka di kalangan ahli nur, maka dia tidak akan menjadi ahli nar. Allah. Jom ya. Karena ini ada hadis yang diriwayatkan, anna an-nar taqulu lahu. Dalam riwayat disebutkan bahawa neraka menyebut kepada ahli nur ni, disebut kata apa? Juz ya mu'min, faqad atfa'a nuru imanika lahabi. Lalulah, lintaslah wahai mukmin, kerana cahaya imanmu tadi telah menutupi ni lahapku. Lahap apa dia? Jemaah apa lahap ni? Lahabun, nama dia lahap. Apa dia? Gelegak dia dan sebagainya. Telah menutupi cahayanya dalam, bukan cahaya, api dalam neraka tersebut. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, man nasiya as-salata alayya faqad akhta'a tariqal jannati. Sesiapa yang lupa salawat ke atasku, faqad akhta'a tariqal jannati. Makna akhta'a tariq, makna dia taba'ada amma yusilu ilaiha. Ini dia menjauhkan dia daripada jalan surga Allah Ta'ala. Wa inna ma arada bin nisyani at-tarka. Yang dimaksudkan dengan nisyan ni adalah tark, meninggalkan. Kenapa? Kalau nisyan bermakna al-ghaflah, ghairu muaqadin bihi. Kerana lupa dengan makna ghaflah, yang tidak muaqad, maksud tak diambil kepadanya. Ini ampun dalam hadis rufi'al qalam an ummati. Diangkat daripada umatku. Takkan di sini tiba-tiba dikira. Tak, nasiyah di sini dengan makna tark. Kerana itu diterjemahkan. Innama arada bin nisyan at-tark. Karena nanti kalau dimaksudkan nisyan tadi dengan makna al-ghaflah, maka nanti akan jadi tanaqud. Macam mana dalam hadis lain Nabi SAW kata terangkat, umatku tak akan dikira dengan perkara tersebut. Tiba-tiba lah ni akhta'a tariqal jannah. Sebab tu nisyan dalam urusan yang sebegini adalah suatu yang balak sebenarnya. Dalil kata Allah tidak menginginkan pada hari tersebut kita menyebut tentang Nabi. Kita kena rasa khusran pada hari itu, kena rasa sangat sedih dan jauh diri kita daripada baginda Nabi SAW. Karena seorang bila mana dia menyebut tentang seseorang, insya-Allah orang tersebut juga mengingati dia pada waktu tersebut. Faham? Jadi jangan ditinggalkan. Karena meninggalkan bermakna seakan-akan kita menjauhkan diri daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana at-tariku yukhti'u tariqal jannah, kana al-musalli alaihi salikan ila al-jannah. Kalau yang meninggalkan tadi yukhti' tariqal jannah, yang meninggalkan tersebut akan tersilap, ataupun tersalah jalannya ke syurga. Manakala apa makna baliknya? Mafhum mukhalafah daripada itu apa dia? Kana al-musalli alaihi salikan ila al-jannah. Orang yang berselawat itu akan
menuju ke syurga Allah Ta'ala. Jalannya tidak akan salah. Maknanya orang yang berselawat ni tak akan salah jalan dia ke syurga Allah Ta'ala. Yang membanyakkan salawat kepada Nabi, jalan dia tak akan tersilap. Dia akan betul. Dan kalau jalan dia betul di jannah, dia tak akan masuk syurga. Kalau kata jalan di dunia dia tersilap lah. Sebab tu daripada sini juga kita faham bahawa orang yang sering berselawat, maka ini tidak akan tersalah jalan dia di dunia. Kata di dunia tidak akan salah. Kalau di syurga pun mereka tidak salah jalan nak ke syurga, di dunia lebih lagi. Mereka tak akan tersilap jalan. Makna dia mereka tidak akan disesatkan. Mereka tidak akan mampu untuk diapa-apakan oleh syaitan. Kalaupun mereka tersilap, mereka akan cepat kembali ke jalan yang tepat. Ini makna. Fi riwayat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ja'ani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad la yusalli alayka ahadun illa salla alaihi 70,000 malakin. Kata Sayyidina Jibril alaihi salam kepada Sayyidina Rasul, wahai Muhammad, la yusalli alayka ahadun, tidaklah berselawat ke atasmu seseorang, illa salla alaihi, melainkan akan berselawat kepadanya 70,000 malakin, 70,000 malaikat. Allah. Baik, 70,000 malakin di sini adakah tahdid dengan ma'dud, dengan adat? Tahdidkah dengan adatnya, dengan bilangan tersebut 70,000? Atau 70,000 itu dengan makna kasrah, al-mubalaghah. Seperti yang kita sebut sebelum ni. Al-mubalaghah, kalau kata bagi bilangan wahid, aksar wahid sab'ah. Paling banyak bagi satu adalah 7. Kalau bagi bilangan 10, paling banyak 70. Kalau bilangan bagi 100, bilangan dia paling banyak 700. Bilangan bagi 10,000, paling banyak 70,000. Dia akan sebut macam tu. Arab macam tu akan sebut. Kalau kita orang Melayu boleh lebih kurang juga, tapi kita tak ada adat mahdud. Kita tak ada adat yang kita sebut biasanya macam tu. Atau kalau dipaham dalam bahasa, akan diucap kepada 70 kali. 70 kali pun kalau kamu minta ampun dengan kepada golongan munafik ini, tidak akan diampunkan oleh Allah. Maka Nabi SAW kata, kalaulah aku tahu selepas 71 kali diampun, aku akan 71 kali. Faham? Allah kata, astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kamu minta ampun ke dan sebagainya. Berapa kali? 70 kali pun tak akan diampunkan. Kalau kata mereka tak akan diampunkan. Nabi kata, kalaulah aku tahu ada bilangan yang 71 boleh diampun, aku akan istighfar 71 kali. Bukan makna Nabi SAW nak terjawas daripada Allah Ta'ala. Tidak. Ini dalil rahmat daripada Nabi SAW. Tapi sebab tu Allah Ta'ala dah sebut tidak akan diampun. Maka tak boleh buat apa. Habis. Mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Faham? Jadi ini 70 dan sebagainya ni, adakah bilangan tadi 70 ataupun maknanya adat kathir. Adat kathir maksudnya. Jadi ini 70,000 malakin, 70,000 ataupun lebih daripada tu lagi. Kemungkinan lebih daripada tu lagi. 70,000 ni disebut dengan angka bilangan mubalaghah, banyak katanya. Wa man sallat alaihi almalaikatu kana min ahli aljannah. Siapa yang para malaikat berselawat ke atasnya, maka malaikat akan beristighfar kepadanya. Maka malaikat ini termasuk ahli jannah. Di annal malaikata ahlu rahmatillah. Kenapa dia jadi ahli jannah? Karena malaikat itu adalah ahli rahmatillah. Faman arada bihi khairan ajra ala alsinatihim ad-du'a. Tengok, siapa yang Allah Taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Taala akan ajra ala alsinatihim, akan melalukan pada lidahnya para malaikat Allah Taala dengan doa dan istighfar lahu, kepada orang yang berselawat tersebut. Fatuqabbalu minhum, maka fayutaqabbalu minhum, diterima daripada mereka. Wallahu a'lam. 3 cerita terjadi dah. Tak buat juga tak tahu lah. Lepas tu tinggal selawat. Biasa manusia. Biasa. Bukan jangan tinggal langsung. Jangan tinggal langsung. Sampai jadi malakah. Sampai jadi darah daging kita. Sampai jadi tak sedap. Macam kita tak makan nasi sehari. Jadi makanan kita. Faham? Orang kalau tak makan nasi, orang Melayu ni kalau tak makan nasi, ketak. Ada jenis tu sampai ketak. Terketak cari nasi. Teruk gila. Macam Arab tak jumpa full lah.
Orang Arab kalau pergi Malaysia, dia kena cari full juga. Full yang terbaik. Kita duduk di Mesir, macam mana pun kena cari nasi. Kalau tidak, ketam. Macam tu juga orang yang selawat kepada Nabi SAW. Dia kena rasa macam tu. Kena rasa, kalau tak selawat sehari ni, dia jadi tak sedap duduk. Rasa tak tenang duduk dia. Apa yang aku tak buat lagi ni? Dia tak selawat. Macam orang yang kita dah sebabkan kerana daripada kecil mak ayah suruh solat. Jadi bila dah besar ni, ada orang tak rasa apa pun, tak solat pun tak ada apa. Ada orang kalau tak semayang, dia akan rasa dalam hati dia tak senang. Okay? Benda apa yang kita tak selesai ni? Apa perasaan kamu bila selesai pada waktu malam tu, selesai solat Isyak? Rasa apa waktu tu? Rasa macam selesai dah semua urusan pada hari tersebut. Dia lagi tak selesai ni. Isyak dah semayang dah, selesai. Dia rasa macam habis dah. Hari tu selesai. Ini kenapa jadi macam tu? Kerana dia muadhabah. Kerana dia selalu macam tu. Ada orang tak semayang 5 waktu pun dia rasa selesai hidup dia. Sebab tu jangan Allah Ta'ala tarik daripada nikmat, daripada kita nikmat.